Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. Insya-Allah saya mengharapkan para pelajar khususnya tahun 6 yang akan melanjutkan pelajaran kamu di tahun hadapan di sekolah menengah terus bersemangat untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu sebagai bekalan kamu untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, dan semoga kamu menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana cinta akan ilmu. Jadi pelajaran kita hari ini ialah pelajaran ibadah tahun 6. Pelajaran ibadah tahun 6 berdasarkan buku teks Kafa. Buku teks Kafa pelajaran ibadah tahun 6, kita masih lagi dalam perbincangan tentang dam ataupun denda-denda yang dikenakan ke atas orang-orang yang mengerjakan umrah dan haji. Bila mana mereka melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, mereka dikenakan dam ataupun denda. Baik, kita masuk dam yang terakhir pada hari ini, iaitu dam takhayyir dan takdir. Apa yang dimaksudkan dengan dam takhayyir dan takdir? Iaitu dam ini dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan yang pertama sekali memotong kuku. Artinya ketika sedang umrah ataupun haji, tidak boleh sama sekali memotong kuku. Kalau memotong kuku juga, kena didamkan, kena dam. Maknanya orang yang sedang ihram, memakai ihram, tidak boleh sama sekali untuk memotong kuku. Baik, yang kedua, menggugurkan rambut dengan sengaja sekurang-kurangnya 3 helai. Saja-saja cabut rambut. Saja-saja je cabut rambut 3 helai. Cabut rambut selai, dimaafkan lagi, tapi sekurang-kurangnya 3 helai. Saja cabut 3 helai rambut. Nampak uban banyak depan cermin, menghadap depan cermin. Ketika sedang melakukan ibadah haji dan umrah, tengok ada uban atas kepala, cabut. Cabut sampai 3 helai. Sekurang-kurangnya 3 helai, dia akan dikenakan dam ataupun denda kepada mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji ataupun umrah. Kalau sekiranya tercabut itu bukan sengaja, seperti kita menyikat rambut, sikat rambut. Itu tak sengaja kita sikat rambut, bukan sengaja kita cabut rambut tersebut. Ini kesalahan sengaja mencabut rambut. Baik, yang ketiga, memakai pakaian yang dilarang semasa ihram. Semasa dalam ihram haji ataupun umrah, ada pakaian-pakaian yang tertentu yang tak boleh kita pakai. Seperti orang lelaki tak boleh memakai pakaian yang berjahit. Orang perempuan tak boleh memakai sarung tangan. Tak boleh, orang lelaki tak boleh menutup kepala, pakai topi ke payung ke menutup. Tak boleh. Tak boleh. Kita itu memakai pakaian yang dilarang semasa ihram, tak boleh. Maksudnya kalau buat juga, dia akan dikenakan dam. Baik, yang keempat, memakai minyak rambut ataupun memakai minyak wangi. Memakai wangian. Ambil sebarang bahan-bahan yang mewangikan batang tubuh kita ini ketika kita sedang ihram umrah atau haji, ianya dilarang sama sekali, dan kalau sekiranya kita buat, kita akan dikenakan dam ataupun denda. Baik, yang kelima, bercumbu-cumbuan. Maknanya dia berseronok-seronok dengan isterinya, dengan suaminya, kan? Itu dipanggil bercumbu-cumbuan. Itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang dikenakan dam, denda kepada mereka yang sedang mengerjakan haji ataupun umrah. Baik, yang keenam, melakukan persetubuhan selepas tahlul awal dan sebelum tahlul sani. Dalam mengerjakan ibadah haji ni, dia ada tahlul awal dan tahlul sani, tahlul yang kedua. Maknanya kalau sekiranya selepas melakukan persetubuhan selepas tahlul awal dan tahlul sani, ia akan dikenakan dam ataupun denda. Sebelum ini kita baca tentang dam yang dikenakan kepada mereka yang melakukan persetubuhan, iaitu dam tertib dan ta'dil. Itu yang melakukan persetubuhan
sebelum tahlul awal bagi ibadah haji, melakukan persetubuhan sebelum selesai amalan ibadah umrah. Itu bagi. Maknanya melakukan persetubuhan sebelum tahlul awal bagi ibadah haji. Ni dia kata melakukan persetubuhan selepas. Tadi sebelum, ni selepas. Kan? Tahlul awal dan sebelum tahlul sani. Maknanya dam yang dikenakan ke atas melakukan persetubuhan sebelum tahlul awal, damnya lebih berat lagi daripada dam yang dilakukan pada dam yang takhayyir dan takdir ini. Baik. Yang ketujuhnya, melakukan persetubuhan untuk kali kedua selepas jama' sebelah jima' yang merosakkan haji. Dia telah melakukan jima' ataupun persetubuhan yang telah merosakkan haji. Rosak haji dia. Kemudian dia mengulangi lagi perbuatan tersebut. Maknanya ulangan melakukan kedua juga dikenakan dam takhayyir dan takdir. Baik, apa benda dam ataupun denda yang dikenakan ke atas 7 perkara yang kita sebut ini? Damnya adalah menyembelih seekor kambing atau kibas, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak setiap seorang, atau berpuasa 3 hari. Itu pilihan. Yang pertama, menyembelih seekor kambing atau kibas. Dalam kaedah dam ni, dia mesti ikut urutan tu. Kalau tak mampu menyembelih seekor kambing atau kibas, dia akan pergi kepada bersedekah kepada 6 orang fakir miskin. Kalau tak mampu untuk bersedekah sampai 6 orang fakir miskin, kerana kita ketiadaan wang, dengan sebanyak 2 cupak setiap seorang, maknanya kalau 12 orang, kalau 6 orang, 12 cupak. 12 cupak maksudnya, segantang 3,5 juta. Kira lah. Baik. Maknanya kalau dia tidak cukup keuangan untuk membeli beras, membayar dendanya, baru dia ada pilihan yang ketiga, iaitu dia berpuasa sebanyak 3 hari. Itulah dam yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan di atas dam takhayyir dan takdir ini dengan 7 perkara yang mereka lakukan. Itulah bahagian-bahagian dam yang kita bincangkan sebelum ini, dan kita masuk dam yang terakhir pada hari ini. Semoga para pelajar dapat memahami dan menghayatinya. InsyaAllah saya meminta para pelajar untuk membuat catatan nota pada dam takhayyir dan takdir ini, insyaAllah. Semoga itu sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.